Kesedaran masyarakat Malaysia terutama sekali tentang ancaman pelbagai penyakit tidak berjangkit ataupun NCD yang kronik semakin lama semakin meningkat. Namun pakar bersetuju mengatakan yang asma ini masih lagi berada pada tahap yang rasanya macam biasa saja penyakit itu. Jadi kita ingin perhalusi topik kita pada hari ini iaitu asma, nafas terganggu. Adakah anda mungkin antara yang mengalami keadaan ini ataupun belum lagi didiagnos tetapi mempunyai gejala maupun simptom yang sama boleh dikatakan sebagai penghidap asma. Ayo kita sama-sama menelaah ataupun mempelajari antara topik yang mungkin biasa tetapi perlu diperhalusi kerana kira-kira 2 juta rakyat kita berada dalam keadaan yang asma ataupun mungkin kronik. Ayo kita sama-sama meneliti bersama dengan seorang pakar perubatan Jabatan Perubatan Am Hospital Al-Sultan Abdullah HASA Universiti Teknologi Mara seketika nanti. Namun begitu kita ingin kongsikan sedikit kepada anda semua statistik penyakit asma. Jom sama-sama kita saksikan. Mengikut statistik Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, penyakit asma telah menjejaskan kira-kira 262 juta orang dan menyebabkan 455,000 kematian pada tahun 2019. Di Malaysia pula, statistik kematian akibat komplikasi asma adalah sekitar 4 angka setiap tahun dengan jumlah kes kira-kira 1,700 pada tahun 2014. Dianggarkan 2 juta rakyat Malaysia menghidap penyakit asma dengan 90% daripadanya diklasifikasikan sebagai kes tidak terkawal dan berisiko tinggi untuk mengalami tahap kesihatan yang buruk serta jangka hayat pendek. Lebih membimbangkan, jumlah ini dikatakan meningkat secara konsisten setiap tahun. Sesetengah masyarakat mungkin menganggap asma sebagai penyakit biasa, namun asma yang tidak mendapatkan rawatan segera juga boleh menyebabkan risiko kematian. Asma nafas terganggu. Itu merupakan topik kita pada hari ini untuk 9 Julai 2023. Selamat datang ke Hello Doktor dan terima kasih kerana anda setia bersama dengan kami setiap minggu untuk kita nantikan apakah topik yang bakal kita bawakan kepada anda. Di awal tadi untuk pengenalan kita dah kongsikan yang kita akan bersama dengan pakar perubatan iaitu saya perkenalkan sahaja Dr. Wong Yen Shen, pakar perubatan Jabatan Perubatan Am Hospital Al-Sultan Abdullah HASA dari Universiti Teknologi Mara. Assalamualaikum. Hello Doktor. Hi. Thank you so much for being with us. Minta maaf banyak-banyak sebab selalunya pelbagai bangsa bersama dengan kami. Okey Doktor, pastinya ini adalah satu yang sering kali kita perkatakan, topik yang bukan lagi tabu ataupun bukan lagi satu topik yang common kan? Yang common yang sentiasa kita katakan tentang perkara ini tapi kesedaran dalam kalangan kita terutama sekali masyarakat Malaysia yang perlu kita fahami terlebih dahulu dan mungkin hari ini kita dah nampak anatomi paru-paru yang akan diperkenalkan kerana ianya saling kait. Doktor nak kongsikan terlebih dahulu bagaimana anatomi yang perlu kita fahami berkaitan dengan paru-paru. Silakan. Ya, boleh. Terima kasih kerana soalan tersebut, Ani. Jadi, paru-paru adalah organ utama untuk pernafasan penukaran oksigen kita. Right. Jadi, paru-paru dia berada di rongga dada kita dan dibagi pada 2 bahagian. Kalau kita tengok model ni, kita ada bahagian kanan dan juga bahagian kiri dekat sini kan. Jadi, anatomi utama paru-paru adalah terdiri pada trakea yang ni. Trakea adalah satu saluran pernafasan utama dalam paru-paru kita. Jadi saluran pernafasan ini akan dibagikan kepada saluran pernafasan yang lebih kecil. Yang seperti ini adalah bronchus, yang lebih kecil, yang berwarna-warni ini semua adalah saluran pernafasan yang paling kecil, nama dia bronchios. Okey. Jadi paru-paru ini terdiri pada banyak-banyak tisu, tapi sel yang utama adalah nama dia alveoli. Alveoli adalah penting untuk penukaran oksigen supaya oksigen dapat disampaikan ke dalam badan kita. Okey. Jadi fungsi utama paru-paru adalah untuk mendapatkan oksigen daripada udara. Jadi apa yang berlaku bila kita tarik nafas, udara akan turun daripada hidung kita pergi ke trakea sini, seterusnya pergi disalurkan kepada saluran yang lebih kecil, kepada trakea, bronchus, bronchios dan juga alveoli. Di sana penukaran oksigen akan berlaku dan akan diserap ke dalam saluran darah kita dan dihantar ke sel. Yang dikatakan saluran sempit, seringkali kita kaitkan dengan mereka yang mempunyai asma. Saluran yang mana yang kita dapat gambarkan? Itulah saluran yang berpunca ataupun menjadi punca kepada kesesakan nafas yang dilalui oleh penghidap asma. Itu soalan yang bagus. Saluran sempit tu
bermaksudnya saluran sempit yang paling kecil dalam paru-paru. Jadi kalau kita tengok yang ni, yang paling kecil adalah yang saluran yang berwarna-warni. Okey. Nama dia bronchios. Okey. Kat situ yang sebenarnya situ tempatnya. Okey. Kita dah faham dengan gambaran yang juga kongsikan sebagai grafik untuk anda semua, anatomi saluran pernafasan, perbezaan di antara yang normal dan juga mereka yang mempunyai asma. Di situ kita nampak perbezaan terutama sekali di yang ketara di bahagian kanan gambar rajah kan. Salurannya yang terbuka, dan satu lagi untuk mereka yang mempunyai asma, salurannya lebih sempit dan kecil. Terutama sekali maknanya kandungan oksigen yang dibawa itu lebih sedikit daripada yang mereka normal. Mungkin beberapa faktor lain juga yang menyebabkan keadaan itu lebih teruk. Kita akan perhalusi juga. Kalau kita katakan tentang mereka yang terlibat ataupun mereka yang mempunyai asma ini, mungkin doktor nak kongsikan bagaimana ianya boleh berlaku dan apakah punca-punca yang sering kali dikaitkan dengan pesakit asma. Okey. Jadi proses asma ni berlaku di tempat saluran yang paling kecil, bronchios tersebut kan. Jadi untuk pesakit asma, dia punya saluran pernafasan dia sangat sensitif kepada bahagian alergen. Contohnya asap atau debu. Jadi bila dia terdedah kepada asap atau debu, bahagian bronchios ini dia akan jadi inflammation atau nama bahasa Melayu dia ada keradangan. Jadi keradangan ini akan menyebabkan otot-otot dalam saluran pernafasan dia mengecut. Okey. Jadi bila dia mengecut, saluran dia semakin sempit dan ini menyebabkan sesak nafas. Selain itu, otot-otot sana akan mengeluarkan mucus sebab keradangan paru-paru. Jadi mucus adalah yang kita katakan adalah kahak. Jadi pesakit asma akan selalu batuk untuk keluarkan kahak tersebut. Betul. Jadi itu tanda-tanda asma awal. Sebab saya juga merupakan pesakit asma sebenarnya. Memang tak boleh disembuh. Betul kan, doktor? Saya difahamkan oleh doktor saya juga, ianya tidak ada kadar penyembuhan yang dia, cuma bila kita dah tahu apa yang mungkin trigger ataupun apa yang menyebabkan asma itu boleh berlaku kerana lain orang lain sebabnya. Ada yang sebab pemakanan, ada yang sebab persekitaran. Doktor mungkin nak kongsikan sebab-sebab ini yang dialami oleh pelbagai individu yang berbeza untuk pesakit asma ini. Setiap individu adalah unik. Dan penyakit asma ini adalah penyakit yang berkait rapat dengan genetik dan juga berkait rapat dengan bahagian kita panggil atopik, bahagian alahan. Okey. Alright. Jadi ada individu ada alahan kepada benda A tapi bukan kepada benda B atau C. Betul. Ada individu dia alahan kepada A, B, C sampai Z. Jadi kita tak tahu apa jenis alahan yang dia mengalami. Tapi yang apa kita tahu adalah jenis alahan yang biasa yang penyakit asma akan menyebabkan keradangan paru-paru tu. Contohnya adalah biasa adalah debu, asap, bulu haiwan dan juga senaman dan juga cuaca yang sejuk. Suhu persekitaran kan? Terlalu sejuk sangat pun tak boleh. Begitu juga dengan pemakanan. Ada setengah individu tu tembikai tak boleh, mungkin ada alahan tersebut. Saya lah antaranya. Okey, macam-macam sebenarnya sebab yang mungkin anda boleh kongsikan juga di Hello Doktor TV3 Facebook. Di ruangan komen kita mungkin boleh raikan apa sahaja pandangan anda ataupun mungkin alahan-alahan yang boleh menjadikan perkongsian di sini lebih menarik untuk kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton Hello Doktor kita. Apakah lain mungkin penyakit-penyakit yang juga mempunyai gejala maupun simptom yang lebih kurang dengan asma, yang mungkin kadang-kadang kalau kita kata sesak nafas pun kan nampak seperti sama macam asma. Mungkin doktor nak kongsikan juga. Terdapat beberapa jenis penyakit yang simptom dia lebih kurang dengan asma. Di antara penyakit yang popular adalah pertama sekali infeksi kuman di paru-paru. Nama dia pneumonia. Okey. Jadi kedua jantung yang lemah, nama dia heart failure. Ketiga adalah lung cancer. Semua simptom, semua jenis penyakit ini mempunyai simptom yang common, iaitu batuk. Betul tak? Batuk yang berpanjangan. Tapi simptom asma dengan simptom penyakit lain adalah berbeza sikit. Simptom asma walaupun batuk dia berpanjangan, tapi batuk dia unik sikit. Kalau awak perasan, batuk asma lebih teruk pada waktu tertentu. For example, waktu malam sebab sejuk. Betul. Atau waktu dia terdedah kepada alahan-alahan seperti orang menyapu
menyapu menyapu kawasan laman yang menyebabkan ada debu, bakteria dan sebagainya kan. Ada dia dekat dengan orang yang merokok atau dia pergi berenang. Jadi batuk dia lebih teruk bila masa tertentu. Tapi untuk pesakit pneumonia, penyakit pneumonia itu infeksi kuman di paru-paru, batuk dia berterusan saja dan batuk dia mengeluarkan kahak yang warna hijau atau kuning. Ini tanda-tanda infeksi kuman. Betul. Okey. Selain itu, pneumonia juga mempunyai simptom demam. Ya, kalau heart failure, jantung lemah, dia menyebabkan batuk sebab air itu bertakung dalam paru-paru kita. Okey, itu perbezaan jenis batuk lah kan. Kalau kita mungkin boleh kongsikan bersama dengan anda juga, kedengaran bunyi siul di dada juga adalah perbezaan mereka yang ada asma dengan batuk yang dalam kondisi-kondisi kesihatan yang lain kan doktor? Betul. Okey, setakat ini sebagai permulaan kita kongsikan bersama dengan anda apakah itu asma dan gejala maupun simptom, juga kedengaran sedikit lebih mudah difahami apabila Dr. Wong kongsikan apa secara detailnya, bukan menggunakan perkataan yang saintifik kan. Jadi kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini kita harapkan ramai lagi yang turut serta dalam perbincangan kami di Hello Doktor Facebook TV3. Seketika nanti hanya di Hello Doktor. Baik, kembali bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Seperti mana yang anda dapat saksikan, kita bersama dengan Dr. Wong Yen Chen. Dr. Wong dah kongsikan dari awal tadi. Kita berhenti setakat di simptom. Simptom awal yang boleh kita kenal pasti ataupun mungkin anda dalam kalangan yang masih lagi tertanya-tanya, adakah ini simptom fizikal yang berlaku pada anak anda merupakan asma. Kita kenal pasti bersama dengan Dr. Wong, apakah antara secara fizikalnya yang boleh kita nampak bagi pesakit asma terutama sekali? Ya, terima kasih kerana soalan tersebut. Saya rasa ini soalan yang popular juga di kalangan ahli keluarga kan. Jadi simptom awal asma adalah pertama sekali adalah batuk, sesak nafas dan juga bunyi bersiul. Ya, bunyi bersiul ini berlaku bila saluran pernafasan yang sangat sempit. Ya, jadi kalau saya boleh bagi contoh, bunyi dia seperti pitch yang lebih tinggi. Seperti macam tu. Ada pesakit juga dia describe macam ada bunyi anak kucing dalam rumah. Jadi jika tak mendapatkan rawatan yang sewajarnya, simptom-simptom tanda lewat boleh berlaku. Ya, jadi simptom-simptomnya lewat adalah seperti sesak nafas yang sangat serius sampai pesakit tak boleh bercakap dalam perkataan yang penuh. Faham? Selain itu, pesakit juga rasa debar-debar, rasa letih, lesu, tidak bermaya. Ya, yang paling serius adalah bila bibir dia jadi pecat atau tangan dia jadi biru. Itu tanda-tanda oksigen yang sangat rendah dalam badan kita. Ya, itu yang kita khawatiri kan. Cumanya mungkin saya tertanya-tanya, adakah pertama kali kita kena ancaman serangan asma ini boleh terjadi sehingga ke tanda lewat tersebut? Kalau pertama kali diberi ancaman, boleh juga. Biasanya simptom-simptom asma dia bermula dengan simptom yang sangat ringan saja. Macam batuk bila terkena allergen. Ya, dia batuk sekejap lepas tu dia sembuh. Dia batuk sekejap lepas tu sembuh. Ramai ingat adalah infeksi kuman virus, biasa batuk yang biasa. Tapi itu tanda-tanda awal asma. Ya, okey. Kita jangan ambil mudah dengan segala perubahan yang kita berlaku. Kadang-kadang kita rasa macam alah biasa je sebab makan ubat baik kan, makan ubat baik. Dengan fasa umur yang mungkin senang untuk kita ada imunisasi yang baik, makan ubat je baik. Jadi sebenarnya itu merupakan simptom ataupun gejala yang perlu diperhalusi. Seterusnya mungkin kita nak dekati apakah mungkin kategori yang berbeza. Ada asma untuk orang dewasa, ada juga asma untuk kanak-kanak. Mungkin doktor nak kongsikan dengan lebih terperinci. Boleh. Jadi kategori asma dibagikan kepada punca-punca asma tersebut. Untuk asma kanak-kanak, nama dia adalah asma alahan, jenis alahan. Jadi ini asma yang paling biasa kita jumpa. Seperti bila kanak-kanak terkena kepada alahan, debu ke asap ke, dia akan start batuk dan wheezing. Ya, seterusnya kita juga ada kategori dewasa seperti kategori asma yang disebabkan oleh pekerjaan. Ya. Jenis asma ini boleh berlaku jika dia terhidu bahan-bahan kimia di tempat pekerjaan. Contohnya tempat petroleum. Betul. Tempat bahan kimia latex. Masa isi minyak pun kadang-kadang kita boleh. Masa isi minyak pun kita akan rasa macam nak batuk, rasa sesak nafas sikit. Ya. Dan juga debu-debu di company macam buat kayu. Okey? Faham. Jadi selain itu kita juga ada asma yang disebabkan oleh selaman. Di mana banyak atlet akan rasa macam batuk atau sesak nafas bila dia bersenam dengan agresif seperti exercise macam pelarian ke berenang.
Okey. Kategori seterusnya adalah asma jenis batuk. Asma varian batuk nama dia adalah pesakit asma yang hanya batuk sahaja tanpa mempunyai simptom asma yang lain. Okey, maknanya mungkin batuk tidak menyebabkan sesak nafas pun kadang-kadang, hanyalah batuk sahaja. Tapi dia ada kedengaran bunyi dia yang berbeza. Dia tak ada bunyi yang berbeza, dia tak bersiul dan dia tak ada sesak nafas. Tapi dia batuk dia adalah variable. Maksudnya dia hanya batuk bila terkena pada cuaca yang sejuk, atau bila exercise, atau terkena asap-asap atau debu-debu. Okey, itu dia. Kategori asma, kalau boleh saya simpulkan di sini, adalah berdasarkan punca-punca berlakunya asma tersebut. Seperti mana yang dikongsikan tadi. Okey, kita akan sambung juga persoalan ini dengan soalan dari selebriti. Jom sama-sama kita dengarkan. Assalamualaikum, hello doktor. Saya Taufik Rafi. Saya nak tanyalah doktor kan. Betul ke orang yang ada asma ni tak boleh minum air sejuk? Ke itu hanya mitos saja? Terima kasihlah doktor, tolong jawab. Okey, itu dia soalan dari Taufik Hanafi. Betul ke orang yang ada asma ni tak boleh minum air sejuk? Pantang untuk minum air sejuk. Silakan doktor. Soalan ni soalan yang sangat praktikal. Sebab kadang-kadang kita minum air sejuk pun kita akan rasa macam nak batuk, dan adakah kita akan fikir adakah kita tak boleh minum air sejuk, kan? Betul. Jadi pesakit asma ni seperti yang dikatakan tadi, ramai mempunyai alahan yang berbeza antara satu sama lain. Ya, tapi ramai mempunyai alahan kepada cuaca sejuk. Jadi bila kita minum air sejuk atau kita berada di cuaca yang sangat sejuk, di aircon, di mountain, ya, simptom-simptom asma boleh semakin teruk. Okey. Dan waktu malam bila dia tidur dalam aircon juga, simptom dia boleh semakin teruk. Jadi kalau boleh, cuba kita elakkan suhu yang lebih sejuk atau minum air sejuk untuk pesakit asma. Ya, elakkan kan. Dan kita sebenarnya tahu kapasiti badan kita, berapa banyak yang kita boleh ambil kan dalam keadaan cuaca yang berbeza. Kadang-kadang bila kita dah satu hari sejuk tu, keluar panas pun saya sendiri boleh trigger perbezaan suhu yang begitu ketara dalam waktu yang sangat singkat. Itu yang perlu kita fahami. Saya rasa fahami badan kita adalah penting untuk kita mengetahui apa yang trigger. Doktor, senaman tadi doktor katakan tidak bagus, bukannya tidak bagus untuk semua. Ada setengah individu yang mempunyai asma kronik, senaman tu perlu berpada-pada. Jadi bagaimana untuk kita fahami border ataupun rintangan yang untuk pesakit asma ni lakukan boleh bersenam. Ya. Okey. Senaman tu sebenarnya satu benda yang bagus untuk kesihatan, overall kesihatan. Tapi senaman juga sangat bagus untuk paru-paru kita sebab dia menguatkan otot-otot kita untuk bernafas, kan? Jadi senaman tu benda yang paling sangat penting dalam kehidupan kita. Tapi untuk pesakit asma, ada yang dia bersenam dan asma dia lebih teruk. Jadi untuk kurangkan simptom tersebut, apa yang doktor boleh mencadangkan adalah menggunakan ubat asma 5 minit sebelum start bersenam. Okey. Kita ada walaupun kita tak ada simptom, tak ada apa trigger sebelum tu, tapi kita gunakan ubat asma 5 minit sebelum bersenam. Nama ubat dia adalah bronchodilator. Dia adalah berfungsi untuk mengurangkan otot-otot mengecut bila bersenam. Jadi pesakit boleh bersenam macam biasa. Okey, thank you doktor. Saya baru tahu ini satu tips. Kadang-kadang memang saya ada tak cukup nafas pada certain speed ataupun pacingnya. Kita fokuskan kembali kepada kanak-kanak. Bila kita cakap tentang mereka yang mengalami asma ini berada pada tahap kronik, bagaimana untuk kita simpulkan keadaan itu untuk kanak-kanak? Okey, soalan ini soalan favourite ibu bapa. Sebab dia nak tahu adakah anak dia akan sembuh atau tidak. Kan? Jadi asma ni adalah satu penyakit yang berkait rapat dengan genetik alahan. Jadi dia adalah penyakit kronik. Ya, biasanya asma ni bermula pada umur yang kecil masa kanak-kanak. Dan kebanyakannya akan semakin bagus bila dia mencapai dewasa. Setuju. Tapi ada juga sebahagian asma yang penyakit itu akan mengikuti dia selama-lamanya sampai tahap tua. Jadi untuk pesakit golongan ni, doktor perlu memastikan rawatan yang betul supaya hidup dia tidak terjejas. Maksudnya fungsi harian dia tidak terjejas. Dia boleh bekerja macam biasa, boleh pergi sekolah macam biasa, kanak-kanak boleh berlari, bereksersis macam biasa. Kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini masih banyak lagi yang nak dibincangkan tentang asma nafas terganggu. Seketika nanti hanya di Hello Doktor. Baik,
Baik, kembali bersama dengan kami di Hello Doktor. Untuk siaran kali ini, kita nak bawakan sedikit yang istimewa. Seperti mana yang anda dapat saksikan sekarang ni, kita bersama dengan Encik Rashidi Rahman, wakil daripada Scots. Kalau anda saksikan jenama ini, pastinya tidak lupa kita membesar dengan jenama ini. Termasuklah generasi kita. Tak tahulah lebih kurang mungkin, saya insyaAllah generasi kita. Okey, sebelum tu, kita nak Encik Rashidi kongsikan bagaimana kalau kita katakan nak terangkan tentang jenama Scots ini sendiri. Silakan. Terima kasih Anim. Assalamualaikum semua. Scots merupakan jenama yang menawarkan pelbagai produk yang mengandungi vitamin dan mineral yang bermanfaat untuk kesihatan anak-anak. Ya. So macam Anim cakap tadi, bagi majoriti rakyat Malaysia, Scots ni bukanlah tidak asing lagi. Ya. So telah diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Ya. Alang-alang Encik Rashidi bersama dengan kita, apakah sebenarnya kriteria yang perlu dititik beratkan oleh ibu bapa terutama sekali? Jadi apabila kita bercakap dengan ibu bapa tentang kepentingan nutrisi dalam perkembangan anak-anak, rata-rata lihat ia penting untuk pembesaran keseluruhan atau overall growth dan juga menyokong sistem imunisasi badan anak-anak lah, immune system kan. Kita tahu semua ibu bapa tentulah mahukan anak mereka membesar dengan sihat kan, boleh belajar, boleh berinteraksi dan juga lebih ceria ya. Jadi satu lagi yang dititik beratkan oleh ibu bapa ialah perkembangan otak. Ya, so ini penting untuk menyokong pembelajaran mereka berinteraksi dengan kanak-kanak dengan rakan-rakan lain kan. Apabila kita cakap pasal belajar ni, sekarang ni macam-macam cara ya. So dulu baca buku saja, sekarang ni bermain pun juga satu cara ya. So banyak jenis mainan yang memupuk pembelajaran. Tidak lupa juga kadang-kadang ditiru dia tengok parents buat something harap-harap yang baiklah. Betul-betul kan? Ya, dan dia tengok dan dia apply kan, dia buat sendiri juga. Lagi satu ialah teknologi ya. So kita tidak boleh deny lah benda tu. Kita faham kebanyakan ibu bapa mesti risau kan kalau penggunaan gadget yang berlebihan kan. Tapi secara hakikatnya ia juga merupakan satu platform yang baik ya. Kalau digunakan dengan baik kan, boleh meneroka dunia luar dengan macam-macam kan, tengok video, baca rujukan, artikel dan macam-macam. Bila kita cakap pasal anak-anak belajar ni, ada saya nak tanya Anim. Ya? Ada satu soalan paling popular, selalu dia akan tanya ibu apa. Anim merasa agak-agak apa? Kalau anak saya sendirilah, dia main pakai tanya je. Dia duduk terkejar je. Apa yang dia nak tanya, dia tanya. Kenapa ni? Kenapa tu? Soalan dia penuh dengan persoalan yang bermain di fikiran dia kan. Kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam tu? Kan? Betul itu. Kan itu menunjukkan sikap ingin tahu ya, atau kita panggil curiosity kan. So kenapa itu? Kenapa ini? Kadang-kadang why is that? Why is that kan? Kenapa adik kena pergi sekolah kan, kadang-kadang dia tengok ketam jalan, kenapa tak jalan terus, kenapa dia jalan ke sisi. Betul. Kan, atau dia tengok TV sotong tukar-tukar warna kan, kenapa kan. So ini betul-betul menunjukkan otak mereka berfikir ya. Kadang-kadang susah kan nak jawab kan, so oleh itu kita sarankanlah kalau boleh jawab kan, sebab itu untuk menyokong mereka. Kalau macam saya, soalan cepu emas ni kadang-kadang kita sendiri pun tak tahu kan jawapan. Cuba cari jawapan sama-sama. Boleh rujuk buku, mungkin boleh tonton video bersama-sama. So dari pening kepala boleh jadi momen yang positif. Kan kita belajar bersama-sama dengan anak. Betul. Kadang-kadang tu bila kita tak tahu, kita mungkin boleh cakap ke anak kita, saya akan cari jawapan dia. Mama akan cari jawapan, nanti mama akan cuba bagi tahu balik. Tak salah pun. Sebab dua-dua dalam proses pembelajaran kan. Lagi-lagi ibu pertama kali menjadi ibu kan. Okey, kita bercakap tentang perkembangan otak ni. Apakah antara nutrien yang penting bila kita fokuskan tentang perkembangan otak anak-anak kita? Ya, so banyak nutrien penting. Hari ini kita nak tekankan pasal DHA. Ya. So DHA ialah blok binaan untuk otak atau building blocks for the brain. Ia mempunyai kandungan yang tinggi di dalam otak. Ya. So ini boleh menyokong pembesaran anak-anak. DHA ialah asid lemak omega 3 yang banyak terkandung dalam otak dan juga mata. So jadi dua ini pentinglah. So mereka menggunakan akal untuk berfikir, mata untuk meneroka dunia luar dan sebagainya kan. Cakap pasal DHA, hari ini saya nak perkenalkan satu produk dari Scots yang ini. So tiga ni sama. Dia panggil DHA Scots Gummies dengan DHA. So yang mengandungi vitamin D dan DHA. Macam saya sebut tadi, DHA ialah blok binaan untuk otak. Jadi kita ada macam-macam rasa ya, sebab penerimaan anak-anak itu penting ya. Kadang-kadang kita parent dah beli, anak-anak tak nak makan kan. So itu kita prioritize juga selain diberi nutrisi, penerimaan anak-anak itu. So macam ini kita ada rasa yang berbeza, blackcurrant, strawberry, orange, atau macam ini kita mix semua colour. So kalau anak-anak mau tukar hari ini, besok dan sebagainya, boleh semua cuba ada yang ini. Correct. Yeah. Yang paling menarik produk ini sebab kita tahu fish oil ni atau DHA ni hanya ya, bila makan dia ada rasa. So kadang-kadang kanak-kanak akan menolak ya.
Jadi kita menggunakan satu teknologi yang dipanggil microencapsulation. So kalau Anim boleh imagine dia macam kapsul-kapsul mikro yang kecil. Di dalam dia ada kebaikan DHA tapi kita cover. So kita tutup. So bila anak-anak makan dia mau tu rasa oren ke rasa strawberry, tak rasa hanya itu. So dia tak menolak lah. Jadi senang untuk ibu bapa bagi kan sebab ibu bapa dah tahu kepentingan DHA tapi kadang-kadang kanak-kanak menolak ya. Betul, betul. Juga nak menjadikan dia lebih menyeronokkan macam kita tengok lihat di sini ada bentuk soto, bentuk ketam, bentuk ikannya. So momen untuk makan suplemen itu pun jadi lebih menarik, tak perlu nak paksa kejar sana sini. Ya, sebab tarikan anak-anak ni dia dengan warna, dengan bentuk dan sebagainya kan. Lagi-lagi kadang-kadang yang berumur 5 tahun dan ke atas ni memang fasa dia sedang belajar. Okey, di mana kita boleh dapatkan produk Scots ini? Ya, so produk Scots dijual di semua farmasi utama dan pasar raya, online pun ada. Macam produk ini untuk 5 tahun ke atas ya. Tadi kita ada pelbagai jenis pack. Kalau nak cuba dulu setengah rasa boleh beli yang kecil atau boleh beli yang besar. Sebab dia ada packaging yang dalam plastik ziplock. Kan ada juga yang dalam botol ni. Kalau mungkin dalam botol ni sebenarnya boleh makan seisi keluarga saya kira. Kan satu keluarga yang 5 tahun dan ke atas lah. Ikut dosage. Ikut dosage 5 tahun dan ke atas. Yang paling penting ikut dosage. Ni kena sembunyikan ni kalau ada. Kan biar ibu bapa yang pantau berapa banyak anak-anak. Sebab rasanya memang sedap. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Rashidi Rahman, wakil Scots yang berkongsi dengan kita pada hari ini. Produk Scots yang menjadikan salah satu produk yang boleh dipilih sebagai anda ibu bapa yang mementingkan tentang perkembangan otak anak-anak anda. Kita sambung perbincangan kita dalam Hello Doktor iaitu asma, nafas terganggu dengan berkongsi bersama dengan anda semua laporan khas berkaitan dengan pesakit kronik dalam kalangan kanak-kanak untuk pesakit asma. Sama-sama kita saksikan. Saya mempunyai 5 orang anak. 3 daripada 5 tu mengidap masalah asma lah daripada baby lagi, daripada lahir. Tapi diorang detect daripada umur dalam setahun lebih macam tu. Yang paling teruk anak yang nombor 5 lah, Danish Iman. Dia dapat detect dia ada masalah proxima tracheomalacia daripada umur 6 bulan. Masuk ICU, keluar ICU, lepas tu dia selalu macam kolak lah, macam dia punya pernafasan tu terlampau laju sampai oksigen tahap 93, 90 kan. Lepas tu terpaksa ditidurkan. Menurutnya lagi, Danish Iman juga terpaksa menggunakan pelbagai jenis mesin oksigen bagi menyokong dan membantu pernafasannya. Okey, baik. Ini antara alatan yang digunakan oleh Danish sejak usia 9 bulan sehingga usia 4 tahun. Dan menurut Puan Ana, segala alatan yang ada kat sini sangat mahal dan boleh mencecah sehingga RM10,000. Saya sendiri pun tak pasti punca daripada mana dia orang dapat sebab keturunan kami memang tak ada masalah asma lah kan. Sekarang punca paling utama batuk lah. Bila batuk, diorang tak boleh nak kawal kan. Tak boleh nak kawal mulalah macam terlampau sejuk pun tak boleh juga. Bila dah terbatuk selalu batuk-batuk nafas jadi laju. Bila dah jadi laju tu terpaksalah kita orang tengok tahap berapa oksigen dia kan. Untuk oksigen dah menurun terpaksalah bawa cepat-cepat bawa pergi hospital. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Selain asma kronik, ketiga-tiga anaknya juga perlu menjalani rawatan untuk masalah lain yang dihidapi. Dan macam si kakak yang nombor 3 tu, dia sekarang dia follow up speech therapy, follow up dengan pakar development untuk masalah autism dia, masalah short memory dia. Yang si adik yang nombor 4, yang masalah kaki pendek sebelah. Macam Dennis pun sekarang masih dapatkan rawatan terapi dekat pakar PRSP, dekat PPM, pakar development, bahagian speech. Nak jaga anak-anak asma ni memang rumit lah sebab penjagaan dia tu susah sikit. Nak kena rumah bersih, tak nak apa boleh habuk pun tak ada. Dia kena jauh daripada kucing, pada orang-orang merokok, orang tak sihat. Nak kata ibu mana tak penat kan bila asyik anak-anak keluar masuk hospital daripada kecil sampailah ke besar dapat tahu macam ni kan, tak ada kesudahan orang kata kan.
Kadang-kadang tu kita rasa pelik kan, kenapa ada individu yang memang tak boleh ada kucing langsung, tak boleh ada haiwan langsung, kena tempat bersih je, macam cerewet sangat kan anda ni. Tapi sebenarnya kita tak tahu yang ada perkara-perkara yang mungkin boleh menyebabkan serangan asma itu berlaku terhadap individu tersebut. Seperti mana yang dikongsikan dalam visual tersebut, puan seorang yang sangat tabah, apatah lagi mungkin dalam kalangan anda juga di luar sana kan doktor, ramai pesakit-pesakit doktor juga yang berdasarkan pengalaman sepanjang doktor mengendalikan kes-kes berkaitan dengan asma ni, komplikasi-komplikasi lain yang boleh berlaku terhadap individu yang sudah sedia ada sakit asma. Jadi ramai pesakit memandang ringan terhadap penyakit asma kan, sebab penyakit asma biasanya dengan permulaan dia simptom dia sangat sikit saja, seperti batuk-batuk sahaja kan. Jadi kalau isu ni tak dibagi rawatan yang betulnya, dia akan mengganggu tidur kita. Sebab asma bila waktu sejuk, asma akan menyerang gangguan tidur kita. Selain itu, pada waktu harian, budak-budak juga tak boleh pergi ke senaman macam orang biasa. Tak boleh berlari, tak boleh pergi ke sekolah macam biasa sebab asyik masuk hospital. Apa yang lagi membimbangkan sangat adalah serangan asma yang lagi teruk pada masa depan. Ini menyebabkan saluran pernafasan yang sangat sempit dan kanak-kanak tu akan rasa sangat susah bernafas. Jadi bila benda tu berlaku, pesakit perlu dimasukkan ke hospital, kadang-kadang masukkan ICU, ada juga sampai yang meragut nyawa. Ya, lelahnya kan ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang terpaksa ulang alik hospital kan. Ini adalah keadaan yang tidak dapat dielakkan bagi mereka yang mempunyai kondisi-kondisi kronik seperti yang kita kongsikan tadi. Okey, kita nak tinjau pula di Facebook kami, Hello Doktor TV3. Kali ini soalan daripada Haji Rosli Zakaria. Soalannya, saya nak tanya, kenapa ada sesetengah pesakit masih alami simptom yang teruk walaupun dia telah dikawal dengan ubat, inhaler dan elak diri daripada pencetus asma? Pendek kata, tak surut simptom asma dia walaupun dah kawal dengan ubat. Baik, Haji Rosli, dengarkan jawapan daripada Dr. Wong. Doktor, bagaimana penjelasan? Kepada Encik Haji Rosli, saya rasa soalan ini soalan yang sangat praktikal dan asyik ditanya di klinik kita juga. Kenapa simptom asma tidak terkawal? Ya, jadi terdapat banyak faktor yang menyebabkan simptom asma tak terkawal. Ya, faktor utama adalah cara penggunaan ubat. Ya, ubat inhaler untuk ubat asma ni satu ubat yang sangat special. Dia tak macam ubat biasa yang kita makan telan ke perut. Betul. Ubat inhaler ni perlu disedut ke dalam paru-paru kita, bukan dengan cara yang betul. Dengan cara yang betul. Ya, ramai menggunakan cara inhaler yang salah di mana ubat tu tak sampai ke paru-paru. Kedua adalah kekerapan menggunakan ubat. Adakah pesakit tu menggunakan ubat dengan kerap sebab kita asyik lupa atau busy dengan living life kita kan. Jadi ramai juga terlupa menggunakan ubat secara sebagai macam dengan kerap. Kadang-kadang bila macam dah kurang sikit, dah simptom tu dah kurang sikit, kita dah tak pakai langsung. Kan, belum habis lagi sebenarnya gejala tersebut tapi kita dah terlupakan ubat. Okey. Faktor-faktor lain. Ada faktor-faktor lain juga. Seperti kita kata penyakit lain yang juga boleh menyebabkan asma lebih teruk. Penyakit lain yang tidak dirawat seperti alahan hidung, allergic rhinitis dan juga penyakit gastrik, reflux gastrik juga akan menyebabkan penyakit asma yang tak terkawal. Okey, itu dia. Hari ini saya baru belajar dua perkara, allergic rhinitis dengan GERD ataupun acid reflux yang boleh menyebabkan asma juga berlaku. Okey, sekarang make sense logik apa yang terjadi kepada saya. Okey doktor, kita ada banyak lagi sebenarnya nak kongsikan, terutama sekali bagaimana tanda awal ini didiagnos dalam kalangan kanak-kanak. Seketika nanti hanya di Hello Doktor. Jangan ke mana-mana. Betul ke orang yang ada asma tidak boleh bersukan? Mitos. Tidak ada sebab mereka tidak boleh bersukan sekiranya keadaan asma mereka terkawal. Betul ke kucing antara punca utama penyakit asma? Fakta. Memang benar kucing adalah antara sebab yang besar yang menyebabkan serangan asma. Betul ke asma akan hilang apabila usia semakin meningkat? Mitos. Kerana asma biasanya kekal di dalam pesakit, tetapi keadaan itu boleh dikawal dengan kekal dengan rawatan dan mengelak pencetus serangan asma. Betul ke penyakit asma boleh jadi lebih serius dan membawa maut? Fakta. Asma boleh membawa maut. Betul ke bila dah mula pakai inhaler, pesakit akan mula ketagih dan bergantung pada inhaler? Mitos.
mitos kerana obat sedut asma tidak membawa kepada sebarang ketagihan pada pesakit. Fakta atau mitos berkaitan dengan kondisi-kondisi yang sering kali kita kaitkan apabila tercetusnya asma dalam kalangan mereka pesakit asma, terutama sekali bersama dengan Dr. Fauzi seketika tadi kita bersama dengan Dr. Wong pula untuk kita sambung perbualan kita bawakan tentang bagaimana kanak-kanak terutama sekali didiagnos pada peringkat awal apabila mereka mendapat asma. Silakan. Soalan ini adalah soalan kegemaran ibu bapa, okay. Ya. Dan ada soalan, isu ni adalah cabaran kepada doktor sebab kanak-kanak tidak tak boleh memberitahu apa simptom-simptom yang dia alami. Jadi apa doktor akan tanya kepada ahli keluarga adalah adakah simptom seperti batuk tu lebih teruk bila bersenam atau cuaca yang sejuk. Selain itu doktor akan tanya tentang sejarah ahli keluarga yang mempunyai asma atau sejarah alahan yang lain seperti resdung atau alahan kulit-kulit tersebut. Seterusnya doktor akan membuat pemeriksaan fizikal di mana doktor akan menggunakan stetoskop untuk dengar paru-paru. Sebab stetoskop tu kita dapat dengar suara wheezing tu lebih jelas. Betul. Seterusnya doktor juga boleh buat X-ray untuk tengok adakah ada kemungkinan penyakit lain yang mimik asma. Okey. Dan doktor boleh buat satu test special nama dia spirometry. Spirometry adalah satu mesin di mana pesakit asma yang boleh ikut arahan dia akan meniup sekuat-kuatnya di mesin tersebut. Dan mesin tu akan mengira fungsi tes paru-paru kita. Jadi untuk pesakit asma ni, fungsi paru-paru dia adalah lebih rendah daripada orang biasa. Nama dia obstructive pattern. Kalau kita kedengaran siulan itu lebih tinggi dan rendah, adakah itu sebagai indikator betapa seriusnya asma yang dialami oleh seseorang itu? Ya. Kalau kita mempunyai asma yang sangat ringan saja, siulan itu kadang-kadang saja. Jika dia jadi semakin tenat, siulan dia berlaku setiap kali kita bernafas. Kadang-kadang sampai bernafas waktu tidur pun kita ada kedengaran yang lain kan untuk mereka yang mempunyai asma yang agak kronik ataupun lebih serius. Dan juga bentuk rawatan. Inilah tiba masanya untuk kita kongsikan bersama dengan anda bentuk rawatan yang ada yang mungkin menjadi alternatif kepada mereka di luar sana. Doktor nak mulakan dengan rawatan yang bagaimana sesuai untuk pesakit asma, doktor? Jadi rawatan asma adalah dibentuk dalam ubat inhaler. Jadi ubat inhaler ni adalah sejenis ubat yang perlu disedut ke paru-paru. Kandungan ubat inhaler ni dibagi pada dua jenis. Satu adalah bronchodilator, satu adalah steroid. Untuk bronchodilator maksudnya dia adalah ubat untuk melebarkan saluran pernafasan. Ubat steroid adalah untuk mengurangkan kadar keradangan paru-paru. Fungsi dia berbeza. Jadi ubat yang dibagi oleh doktor mempunyai dua jenis ubat. Ubat pertama adalah ubat pencegah dan ubat kedua adalah ubat penyelamat. Bila kita mempunyai simptom asma, kita akan gunakan ubat penyelamat supaya kita rasa tak kurang sesak nafas. Tapi kita juga perlu menggunakan ubat pencegah yang mengandungi ubat steroid ni. Sebab ubat steroid ni dia akan mengurangkan keradangan paru-paru dan prevent asma attack pada masa yang depan. Adakah kesan-kesan sampingan yang perlu kita tahu untuk ubat yang berpanjangan? Kerana ialah kalau kena asma ni kadang-kadang daripada lahir sehingga ke mereka dewasa kan. Jadi apakah kesannya kalau mungkin ubat itu lama diamalkan oleh seseorang? Biasanya dos yang dibagi oleh doktor tidak melebihi dos yang perlu oleh badan kita. Jadi ubat-ubat yang dibagikan seperti ubat steroid kandungannya sangat-sangat rendah. Sebab dia bukan ubat steroid yang dimakan ke dalam perut dan diserap kepada saluran darah. Tapi ubat ni, steroid ni disedut kepada paru-paru sahaja. Jadi dos steroid itu sangat rendah dan kesan sampingan biasanya tak banyak. Dan juga peluang untuk pesakit pulih sepenuhnya. Seringkali kalau saya diingatkan oleh doktor, tidak ada fasa yang boleh kita katakan, okey, mungkin anda akan baik bila ketika waktu umur begini dan begini kan. Jadi pandangan daripada doktor sendiri bagaimana? Kebanyakannya bila dia capai ke dewasa, penyakit asma dia semakin kurang. Dia ada tapi simptom dia terkawal. Sebab kita pun dah tahu kawal. Ya, sebab kita dah tahu kawal dan kita tahu macam mana nak menggunakan ubat elakkan kan. Jadi tapi ada sebahagian kecil asma dia akan menjadi semakin serius juga, terutamanya perempuan yang mengandung. Ada juga sebahagian nama dia severe asma. Maksudnya asma dia akan jadi serius walaupun dia menggunakan ubat-ubatan atau mengelak daripada semua benda yang boleh menyerutkan asma dia. Jadi untuk golongan ini nama dia severe asma ni dia perlu mendapatkan ubat yang lebih special, nama dia ubat injeksi ubat. Dia untuk mengurangkan alahan dalam badan kita.
Kalaupun mungkin simptom itu tidak berlaku ataupun ianya hanya diperlukan apabila ada simptom yang kronik berlaku. Ubat ni hanya digunakan kepada pesakit severe asma yang mempunyai simptom yang berterusan despite dia menggunakan ubat dan mengikut arahan doktor untuk mengelakkan semua-semua benda yang boleh menerutkan asma dia. Sebab doktor ada cakap tentang wanita mengandung. Jadi wanita mengandung ni agak limit dia punya ubat yang boleh diamalkan. Jadi bagaimana doktor kalau mereka yang berlakunya asma, attack ataupun serangan asma itu ketika waktu fasa mengandung? Okey, untuk perempuan yang mengandung, penjagaan kontrol asma adalah paling penting daripada side effect ubat. Sebab kandungan ubat dalam ubat asma inhaler tu adalah sangat rendah dan tidak diserap kepada saluran darah kita. Penyerapan dia sangat-sangat rendah. Boleh pakai. Jadi dia adalah safe untuk use. Boleh dipakai. Boleh dipakai dalam kawalan dan pastinya nasihat daripada doktor lah, konsultasi daripada doktor. Pencegahan dan titipkan juga nasihat bagi mereka yang mungkin dalam kalangan yang berperang ataupun sentiasa berada pada asma ini bukan mudah untuk dijaga kan. Mungkin pandangan daripada doktor sendiri, silakan. So kita perlu elakkan daripada pendedahan kepada allergen seperti debu-debu. Jadi kita perlu memastikan kebersihan dalam rumah, elakkan mempunyai haiwan peliharaan, dan juga basuh-basuh cadar dan aircon dengan pakaian dengan kerap. Selain itu, pesakit juga perlu henti merokok sebab merokok mengandungi bahan-bahan kimia yang menyebabkan keradangan paru-paru. Pesakit juga perlu mempunyai vaksin yang lengkap. Vaksin yang lengkap termasuk COVID vaksin, influenza vaksin dan pneumokoka vaksin. Sebab ketiga-tiga jenis kuman ini suka menyerang paru-paru kita dan menyebabkan keradangan paru-paru. Ya, okey, kita elakkan dulu daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan keradangan dan mungkin boleh mengurangkan juga simptom asma. Baik, terima kasih. Satu penutup yang terbaik untuk dikongsikan, tips dan nasihat yang dititipkan juga daripada Dr. Wong Yen Chen, pakar perubatan Jabatan Perubatan Am Hospital Al-Sultan Abdullah HASA, Universiti Teknologi Mara. Doktor, kalau ada kesempatan lain mungkin kita akan berbual lagi membawakan topik-topik berkaitan dengan paru-paru, insya-Allah. Kita bawakan juga kepada anda, kita harapkan ini manfaat yang dapat diraih bersama. Jangan pandang remeh tentang satu sakit yang namanya asma ini, mungkin boleh mengganggu rutin harian anda. Kita harapkan agar perkongsian ini dimanfaatkan bersama. Kita jumpa pada minggu hadapan untuk topik yang berbeza hanya dalam Hello Doktor, topik kesihatan untuk anda. Assalamualaikum, saya Anim Izzati, jaga diri.